Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Zizi Deha Azizi. Kisah yang bertajuk Museum. Cerita pendek yang ingin kukongsikan ini tidaklah seram sangat, sekadar kenangan di angin lalu, katanya. Peristiwa ini telah lama berlaku, iaitu ketika aku masih di sekolah menengah. Kami sekeluarga ke bandar AP menghadiri kenduri perkahwinan anak sepupu ayah. Apabila sampai di rumah pengantin, kami dapati adik-beradik ayah yang lain telah ada di situ. Maka berkumpullah kami seperti mengikut kumpulan umur. Kaum bapa berborak sesama mereka sambil bergelak ketawa. Ibu-ibu pula di dalam rumah membantu menyediakan serba sedikit keperluan. Anak-anak kecil bermain riang. Kami yang remaja pula mengatur rancangan mahu meronda kawasan sekitar bandar berdekatan. Kira-kira pukul 3 petang, Along, iaitu sepupu kami yang paling tua, memutuskan untuk bergerak ke bandar memandangkan para hadirin sudah berkurangan. Tambah pula, catering hanya sampai pukul 4 petang saja. Kami pun bersetuju dengan cadangan Along dan meminta kebenaran ibu bapa masing-masing. Kami menuju ke pusat bandar dengan 3 buah kereta. Aku menaiki kereta yang dipandu Along. Along membawa kami ke sebuah museum. Kata Along, kerana adiknya mahu membuat kajian sejarah di museum kecantikan itu. Aku merasa seronok kerana teruja mahu mendalami museum yang sangkaku penuh pakaian orang dulu-dulu dan mahu melihat seni dandanan. Sangkaku mesti mereka kelihatan cantik macam dalam cerita hitam putih yang ayah selalu tonton. Sepupu-sepupu yang lain ada yang dah tarik muka panjang sebab ingat Along nak bawa kami ke tempat yang best sangat. Lalu mereka mengajak Pak Usu dan yang lain-lain bergerak ke tempat lain. Jadinya cuma tinggal aku, Along, adiknya Miza dan Maira saja yang masuk ke museum tersebut. Keadaan museum amat sunyi. Semasa kami baru masuk ke museum, kami berselisih dengan seorang pengunjung yang sudah mahu keluar. Dia memandang kami dengan pandangan yang pelik. Bilik atau ruangan pertama yang aku masuk adalah bilik yang menempatkan pakaian raja-raja atau sultan zaman dahulu. Patung-patung yang ditempatkan di situ berpakaian lengkap dengan sampin dan tengkolok serta keris tersisip di sisi. Aku tidak pasti nama-nama sultan di situ. Apa yang aku ingat, ada satu patung. Ia seperti sama dengan patung yang aku lihat semasa mula-mula masuk tadi. Ia seperti ada di mana-mana saja. Semasa aku mahu menilik semula patung yang mula-mula aku lihat tadi, Miza memanggil aku mengajak ke bilik sebelah pula. Bilik kedua yang aku masuk banyak mempamerkan replika atau patung berpakaian wanita bangsawan Inggeris dulu-dulu. Era zaman Victoria, mungkinlah kan. Patung wanita yang kedua sangat mencuri perhatian aku. Pakaian tampak menarik kerana desain dan warna-warna yang dikenakan sangat sesuai dengan cita rasaku.
Aku tertarik dengan renda-renda yang menghiasi pakaiannya. Puas aku menilik patung tu. Aku menuju kepada patung seterusnya. Apabila sampai kepada patung yang berada di tengah-tengah patung yang lain, aku dapati ia sama seperti patung yang kedua tadi. Bila aku menjengah mahu melihat patung tersebut, ia telah tiada. Bila aku lihat sekali lagi patung yang berada berhampiranku, ia adalah patung yang sama. Aku lihat matanya seperti merenung tajam padaku. Bila aku lihat sekeliling, tiada sesiapa di situ. Cuma tinggal aku seorang saja. Cepat-cepat aku keluar. Aku lihat bilik pameran itu ada pengunjung. Lalu aku masuk ke situ. Di situ ada menempatkan selendang tenunan, kain sarung dan baju-baju kurung lama. Terdapat juga beberapa aksesori dandanan rambut dan barang perhiasan seperti gelang, doko dan sebagainya lah. Di bilik tu tiada patung. Pameran di situ diletakkan dalam almari kaca. Apabila aku ke ruangan tengah, berdiri tegak patung berpakaian wanita Inggeris tadi. Ia seperti merenung aku. Bila aku berpaling, sekali lagi aku dapati aku seorang saja di situ. Aku keluar dari bilik tersebut. Di setiap bilik pameran yang aku lawati, aku nampak patung wanita Inggeris tersebut. Apabila sampai di bilik terakhir, barulah aku berjumpa dengan Along dan adik-adiknya. Along mengajak aku keluar cepat-cepat kerana waktu operasi sudah hampir tamat. Sampai saja di bilik pameran terakhir, aku lihat patung wanita Inggeris tersebut ada di luar bilik berhampiran dengan pintu. Berderau darahku. Aku fikir mungkin ada pekerja alihkan. Aku tidak pasti sama ada orang lain nampak atau tidak. Aku lihat patung wanita Inggeris tadi ada di depan pintu masuk. Aku merenung dengan patung tu merenung aku dengan pandangan penuh kemarahan. Malam tu aku bermimpi aku berkunjung semula ke muzium tersebut. Dari mula aku masuk hingga keluar, aku dikejar patung wanita Inggeris tu. Ia seolah-olah hidup. Keesokan paginya, ibu bertanya, apa mimpiku hingga terjerit dalam tidur? Lalu aku menceritakan apa yang aku alami, iaitu peristiwa di muzium dan mimpiku pada malam tersebut. Kata ayahku, biasanya barang pameran seperti pakaian, tengkolok, selendang atau sebagainya adalah dari zaman purbakala. Ada setengah pakaian yang kotor terkena darah atau sebagainya dicuci ala kadar saja. Pakaian-pakaian tersebut ada yang telah berusia beratus tahun lamanya. Kita tak tahu sejarah di sebalik barang-barang pameran yang terdapat di muzium tu. Tapi kan, kenapa patung wanita Inggeris tu begitu mengganggu aku? Aku rasa aku tidak berbuat apa-apa pun terhadapnya. Aku sekadar menilik dan mengagumi aksesori serta pakaian yang cantik itu. Sekian daripada Zizi Diha Azizi. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.